Unit Kebajikan dan Kediaman. Sebenarnya saya menguruskan asrama, tetapi disebabkan penolong pendaftar kami, Cik Umar, sedang mengikuti kursus mulai 3 hari yang lepas, jadi dia tak dapat bersama-sama lah. Jadi saya bagi pihak beliau cuba untuk menyampaikan ataupun berkongsi maklumat tentang PTPTN. Okey, bersama-sama dengan saya ada Cik Azhar. Mungkin majoriti di kalangan kamu kenal beliau sebab beliau adalah person yang memang handle directly tentang PTPTN lah, dan beliau sebagai liaison officer between UNICEF and PTPTN. Okey, yang pertama saya ingat isu utama tentang PTPTN adalah tentang kelewatan pembayaran. Betul kan? Betul. Okey, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda. Okey, yang pertama, bagi pelajar lama, sebab libatkan pembayaran ni libatkan pelajar lama. Pelajar baru untuk sesi Ogos ni masih sedang dalam proses untuk permohonan. InsyaAllah mungkin dalam minggu depan atau 2 baru mereka akan ada proses arus perdana lah. Okey, beberapa semester yang lalu kita boleh tengok ada perubahan jadual kalender akademik. Dulu untuk sesi Ogos kita ada sesi Jun, lepas tu berubah ke sesi Julai, dan lepas tu sekarang sesi Ogos. Banyak ada pertukaran atau perubahan kalender akademik sahabat tahun. Okey, sebenarnya itu memberi sedikit sebanyak kesan atas tentang kelewatan, tetapi sebenarnya kita boleh berkongsi tentang proses di pihak luar belajar sebenarnya. Okey, bear in mind untuk kamu mendapat bayaran, pertama ada proses di pihak HB, di mana HB akan terima senarai nama secara bab, secara bukan daripada pihak PTPTN untuk kami buat pengesahan keputusan peperiksaan. Ya, saya rasa sebab kamu ada sebab melibatkan keputusan tentang sesi Januari, bukan? Januari yang sudah berlalu, dan lepas tu ada sesi short sem, dan sekarang baru September. Kenapa benda tu tak dibuat lebih awal? Jadi itu antara benda atau pertanyaan yang kamu timbul dalam benak fikiran kamu lah. Okey, January session tamat dalam bulan 5 kalau tak salah saya, 5. Kemudian kita ada short sem. Short sem tu tak semua pelajar ada. Okey, semua tak ada pelajar, ada yang bercuti dan ada juga yang ada kuliah. Tetapi bottom line is kami hanya dapat membuat pengesahan selepas kami terima senarai PTPTN, iaitu pada 15 Ogos untuk sesi September ini. 15 Ogos adalah 1 minggu lagi awal daripada air daftar. Okey, bermaksud proses itu telah bermula pun sebelum kamu datang semula ke UNICEF. Kami dapat 1 minggu. Dalam tempoh 1 minggu tu memang kami dapatkan data daripada pusat CICT dan juga unit SM senarai nama, dan selepas itu dalam tempoh 1 minggu kami proses. Kami diberikan tempoh dalam 1 bulan sebenarnya. Okey, 1 bulan, meaning 15 Ogos kami kena submit dalam 15 September. 1 bulan. So kami daripada 1 bulan cuma perlukan 1 minggu saja. Sebab insyaAllah data tu kita boleh dapat just retrieve daripada database, tak susah mana. Okey, cuma 3 minggu baki yang ada tu kami bagi peluang kepada pelajar untuk sama-sama double check. Ada tak siapa yang masuk student profile, tengok dia punya status PTPTN? Ada tak? Ada buat semakan kan? Okey, kenapa kami perlukan kamu untuk buat double check? Sebab selama ni kami banyak terima aduan nama pelajar tercicik. Ada tak yang pernah rasa mengalami masalah ni? Ada. Kenapa tercicik? Okey, senarai itu daripada pihak PTPTN. Jadi ada certain nama-nama yang tercicik sebab ia berdasarkan kelompok-kelompok pelajar. Sebab student bukan mohon pada PTPTN pada waktu yang sama, ikut intake. So ada nama-nama yang tercicik. Okey, so kalau kami tak buat pengesahan daripada kamu untuk kamu buat bersama-sama kami, so kami tak akan tahu kamu tak dapat payment. Bila kena lagi semua dah dapat payment, baru nak datang masa tu memang kita tak dapat nak bantu lah. Kena tunggu next step. Okey, 3 minggu kami bagi masa, saya rasa mencukupi. Tetapi ada kes student dia perlukan masa pertama melibatkan kes-kes rayuan.
bila pelajar sesi Januari dapat result, dia akan buat rayuan untuk menyambung pengajian pada sesi September. Ada juga yang buat pada sesi short sem. Tapi most of you buat rayuan pada sesi September. That's why kami tak boleh nak buat tepat, sebab kita bagi peluang pada student tu buat rayuan. Do you know how many student yang buat yang below 2.0? For sesi January, almost 500 student. Almost 500 student. Kalau kami tak bagi peluang dan ruang untuk pelajar yang 500 orang ni untuk buat rayuan, dan tentu mereka akan terlepas peluang. Dan dalam masa yang sama, kami bagi juga peluang kepada pelajar yang 2.0 atas untuk cek bersama-sama supaya tidak timbul ataupun kita dapat kurangkan kes-kes keciciran atau salah pengesahan. So memang ada sikit sebanyak ada berlaku efek. Alhamdulillah, bila kami buat inisiatif untuk anda juga sama-sama menyemak dengan kami dapat teka beberapa kes student yang datang jumpa kami bagi tahu cek sekian masalah. Alhamdulillah, kami dapat buat perubahan sebelum kami kena hantar. Okay? Itu ada kebaikan dia lah. Sebab kami kena buat secara tunggal, secara ramai, bukan based on individu. Okey. Selepas itu, selepas kita submit result, bear in mind kita ada tempoh 1 bulan tadi, maksudnya kita akan hantar balik lewat mengikut tempoh yang diberikan adalah 15 September. Selepas kami hantar, tempoh 21 hari diperlukan oleh pihak PTPTN untuk memproses bayaran. Maksudnya ada lagi proses selepas sebelum kamu dapat payment. Di pihak PTPTN pun ada. Kita dah kaji balik bersama dengan Cik Azhar, bagaimana kami boleh cuba cepatkan lagi perkara ini. Yang pertama, mungkin kami boleh minta senarai daripada PTPTN lebih awal. Itu satu. Kedua, pendekkan lagi tempoh respon daripada student, daripada kamu semua. So daripada 3 minggu, kami nak cepatkan beberapa minggu atau beberapa hari. Itu something yang mungkin kamu kena juga bagi input pada kami. Sebab ramai student dia tak boleh nak check walaupun benda tu secara online. Mungkin juga ada isu pelajar ni tak ada kemudahan internet di tempat masing-masing. Tapi kalau ikutkan student dah berada di Indonesia, sebenarnya tak ada alasan, boleh cek ke mana pun. Tapi feedback yang kami dapat kadang-kadang hambat. Hambat. Jadi nak tak nak kami kena juga submit. Jadi sebenarnya perkara ini boleh diselesaikan. Dan saya rasa satu cara dah dengan kita berjemput MPP pada masa akan datang untuk kita set up untuk tahun 2014, insyaAllah. Kalau benda ni kita dapat buat sama, boleh dipercepatkan lagi untuk payment akan datang. Tapi kamu perlu tahu kenapa lambat, sebab melibatkan proses-proses tertentu di pihak Malaysia dan juga PTPTN. Saya rasa sebab PTPTN pihak PTPTN telah menguruskan lebih daripada 500 APS dengan PTA. So kita tak boleh nak katakan Indonesia diberi keutamaan untuk dapat payment awal. Tidak. So that's why dia ada jadual-jadual dia. Cuma untuk membantu kamu akan datang, MPP kena bersama dengan kami untuk kita set up jadual tu. Tetapi memang ada faktor tadi lah yang perlu dia fikir. Pelajar yang kena buat rayuan, pelajar yang gagal tadi kena buat rayuan, pelajar yang tercicik, salah coding, benda tu kena fikir. Dengan syarat tempoh feedback daripada 3 minggu tadi tu dapat dikurangkan. Lagi cepat kami hantar, insyaAllah kita akan cepat lagi buat payment. Itu satu solusi yang kami sedang pertimbangkan, dan harapnya akan datang tahun 2014 perkara ini akan cuba dikurangkan atau dicepatkan sikit. Satu lagi, dua lagi perkara yang saya nak share dengan kamu tentang tanggapan-tanggapan yang saya rasa kurang tepat ataupun salah betul. Yang pertama, until now, pelajar lama especially masih lagi keliru tentang status GPA dan CGPA. Pembayaran hanya akan dibuat kepada pelajar yang mendapat GPA, bukan CGPA,
2.0 dan ke atas bagi semester panjang. Benda ni sampai sekarang pun ada student senior tak faham, sebab parent buat kita kata anak dia cerita macam ni. Rupanya bila kamu salah faham, dari itu yang timbul kekeliruan di pihak anda dan komuniti Indonesia lah, dalam Facebook semua. So saya nak betulkan di sini, GPA bukan GPA Okey, itu pertama. Yang kedua lah, yang ketiga tentang payment daripada Indonesia, daripada PTN. Ada tuduhan liar yang mengatakan Indonesia simpan duit yang dibayar oleh pihak PTN, kononnya nak makan dividen interest. Itu tidak benar. Saya bagi tahu itu tidak benar sebab sudah bertahun lamanya, saya pun dah lupa bila start perkara ni, pembayaran adalah dibuat secara terus ke akaun pelajar. Saya ulang, pembayaran dibuat secara terus kepada akaun pelajar. Cuma sebelum pembayaran dibuat, ada satu proses di pihak Bank Islam, iaitu pemotongan yuran. Di Bank Islam belum masuk lagi duit Indonesia, dah dipotong di Bank Islam mengikut data yang diberi oleh pihak kewangan tentang tunggakan yang perlu dipotong. So daripada situ, yuran ataupun tunggakan dibayar kepada Indonesia, dan baki terus dibayar ke kaum pelajar. So that's why mana ada kita simpan duit dalam lama, tidak. Dan satu lagi perkara, at least ada RM100 minimum balance yang Indonesia, yang bank Islam akan masuk ke akaun pelajar. Walaupun kalau ikutkan ada tunggakan lagi, tapi still ada RM100 paling minimum. So tengok pada tunggakan masing-masing lah. Sebab tunggakan masing-masing tak sama antara satu sama lain. Okey, itu tentang tiga perkara ini memang tentang isu biasa lah, tentang PTN. Cuma tentang kelewatan itu sebenarnya berlaku kat mana-mana, especially tentang daripada IPTS. Okey, cuma insya-Allah macam saya cakap tadi, bersama-sama dengan FPP kita rangka proses kerja melibatkan PTN untuk tahun 2014. InsyaAllah kita sedang tunggu jadual akademik untuk 2014 baru kita boleh sit down dan kita tengok sama-sama dan tengok tentang pengaruh-pengaruh yang lain yang boleh mempengaruhi payment juga lah. Contoh yang saya telah bagi tahu tadi. Okey, itu daripada saya. Kalau Cik Azhar dan ada lagi, kalau ada apa-apa soalan buat masa ni, sebab kalau Cik Azhar ada, dia boleh bagi tahu lagi lah tempat. Sebab kalau anda tengok tu ada sedikit memo yang telah dikeluarkan, maklumat pembayaran pinjaman PTPTN, payment seterusnya apa yang ternampak 15 lepas raya haji. Itu yang dimaklumkan oleh pihak PTN lah. Okey, saya cuma balik bagi tahu kenapa pun lambat. Okey, kenapa lambat. Okey, cuma pada beberapa tahun yang lepas kita ada isu ini pernah berlaku. So pada masa itu ada usul untuk membantu pelajar yang dapat lewat ini. Itu ada macam some sort of pinjaman lah yang saya difahamkan. So mungkin perkara itu mungkin boleh diajukan oleh pihak MPP, tapi terhad kepada pelajar yang PTPTN 2.0 sajalah kan, yang sepatutnya layak dapat pinjaman. Sudah sambungnya berapa? Okey, itulah tiga perkara yang saya sudah kongsikan. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah Cik Azhar ada sekarang, so boleh membantu menjawab lah. Dipersilakan. Ada. Nak bagi? Aim. Aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya berkali saya ada beberapa soalan. Yang pertama, saya dimaklumkan baru sebentar tadi Indonesia menerapkan dokumen kepada pihak PTN pada tarikh 15 September. Betul? Baik, so
dimaklumkan juga kepada saya bahawa 21 hari waktu bekerja adalah masa untuk PTPTN memproses dan memasukkan wang kepada Bank Islam dan seterusnya kepada akaun UNICEF. Okey, akaun student. Okey, persoalan saya, kalau dikira 21 hari, tarikh sebenar adalah 6 Oktober. Okey, kat memo ni tarikhnya pada 15 Oktober. Kenapa terlalu lewat yang pertama? Okey, yang kedua, isu PTPTN ni setiap semester. Okey, untuk makluman semua, saya daripada 2007 kat sini sampai 2013. Tahun depan 7 tahun saya kat sini. So banyak perkara yang saya dah lalui pasal PTPTN ni. Every sem perkara yang sama akan berlaku. Okey, saya dimaklumkan juga ada perubahan kalender akademik. Okey, sebelum ni tiada perubahan kalender akademik, perkara yang sama juga berlaku. So, adakah 7 tahun itu tidak cukup lagi untuk menambahkan yang dibuat? Yang pertama, yang kedua. Okey, yang ketiga, kenapa setiap kali isu PTPTN timbul, pihak MPP yang terpaksa respon kepada mahasiswa? Kenapa tidak ada pernyataan rasmi daripada pihak pengurusan misal? Okey. Okey, dan yang terakhir dari saya. Saya dimaklumkan tadi juga prosedur bagaimana pemotongan wang pelajar PTPTN dia. Okey. Okey, bisa kata berapa jumlah hutang dan akan dipotong terus oleh Bank Islam dan terus masuk ke akaun pelajar. Kenapa setiap kali duit masuk akan ada pemotongan wang yang berlebihan dalam akaun pelajar? Okey. Okay, saya nak penjelasan itu. Dan satu lagi baru teringat nak tanya, kalau student buat daftar lambat kena denda. Kalau student buat airdrop lambat daripada tempoh pun kena denda. Tapi kalau Yunisa bayar PTPTN lambat, apa yang patut Yunisa buat? Redam. Assalamualaikum, selamat hari. Okey, saya Zaha daripada Universiti Malaysia, memang ijaz sebagai PTPTN. Okey, di sini sebenarnya soal isu PTPTN memang daripada dulu, macam saya pakar cakap, memang daripada dulu sampai sekarang isu kelewatan. Sebenarnya ada sini di isu timbul, sebenarnya bergantung pada sini, kita bergantung pada bilik pelajar sebenarnya. Okey, bilik pelajar yang kebanyakan pelajar kadang-kadang daftar lewat, betul tak? Data lewat, lepas tu daripada keluar masuk asrama, kan? Ada pelajar keluar, lepas tu dah cakap. Lepas tu kami nak cas pun tak tahu nak cas macam mana macam tu. Okey, dengan isu PTPTN pula, pembayaran tu dia ada proses kerja dia. Okey, hari ini saja dah tercicir 45 orang disebabkan tak dapat PTPTN sebab keciciran bilik exam tak dapat. Padahal kami dah hantar sebenarnya. Okey, kami tak nak kejadian itu berlaku, keciciran sebenarnya. Jadi juga keciciran dalam 45 orang student PTPTN untuk semester akan datang yang akan terima duit keciciran. Saya minta pelajar cek dengan saya siapa 45 orang tu yang keciciran dapat PPT. Okey, daripada 2,400 orang 45 orang terciciran. Okey, sebab benda ni akan berlaku. Okey, sebab sudah baru daftar kan. Okey, kami tak hantar awal sebab kami bergantung pada reject paper. Betul tak? Ada tak pelajar akan buat reject paper yang bawah P1, bawah 2? Saya panggil pelajar bawah 2 untuk buat reject paper sebenarnya, untuk dia dapatkan duit PT. Tidak, dia akan dapat kelompok kedua. Saya boleh bayar awal, tak ada masalah. Saya tak hiraukan budak yang sebanyak 10 orang yang akan buat reject paper, untuk saya bayar awal semua untuk cicirkan orang untuk kelompok kedua. Okey, yang tu tak ada masalah. Saya akan, okey, dia akan datang, saya akan improvekan balik. Saya dah berbincangkan pihak MPP untuk jadual akan datang, kita bincang semua. RM3,500 tetap akan potong. Ada RM500 akan kepada pelajar. Tapi kalau kami potong asrama tu, dan pelajar kata tak ada asrama, jadi pelajar proses kerja akan buat untuk merefund kembali duit kamu. Kalau kamu takut risiko tu untuk PTPT awal-awal, kita boleh dapat awal, saya tak kisah, saya boleh bagi awal. Cuma risiko-risiko bagi pihak kamu nanti. Okey, dia ada sebanyak proses kerja. Saya dapat benda tu sepatutnya biasanya dapat minggu ke-6 ataupun minggu 5 pelajar biasa akan dapat. Sebab dia bergantung pada ketakut keciciran pelajar. Kan result pelajar nak check paper, kes budaknya gagal rayuan untuk buat rayuan, macam-macam prosedur lagi sebenarnya. Kalau kamu kata saya bincang MPP yang akan datang untuk jadual 2014, kalau MPP kata boleh awal, dia tak kisah yang
anggaran perbelanjaan yang akan ibu kami potong, saya cakap tak boleh awal kan. Mana kamu daftar 2 minggu dah terus dapat. Tak ada masalah itu. Baru itu kami akan berbincang dengan pihak MPP, dengan pihak pengusaha macam mana untuk kamu dapat awal. Okey? Tapi di pihak selepas kamu dapat awal, kalau jadi proses kerjanya bagi pihak kamu lah, bagi pihak kami dah selesai, janji kamu dapat. Tapi bagi pihak kamu lah proses kerja. Jadi kamu nak proses kerja, tapi kamu kalau yang tak duduk asrama, dengan duduk asrama. Okey, yang duduk asrama lepas tu yang recheck paper. Recheck paper yang keciciran nama. Okey? Lepas tu jangan mailing yang kamu kena add drop subject. Add drop subject kalau kamu lepas tu kena charge 400. Lepas tempoh 2 minggu. Duit PT kamu dah dapat. Lepas tu kamu refund sikit. Lepas duit, bila kamu masuk exam, kena zero payment untuk kamu masuk exam. Okey? Banyak isu lagi sebenarnya untuk mailing kamu. Itu pasal PT kami ambil kira berapa isu tu, pembayaran tu, yang kamu mungkin tergoda duit PT tu sebenarnya. Sebab parent sendiri akan marah kami, kenapa ni saya tak potong, kenapa bagi pelajar sendiri masuk ekor pelajar bayar. Kan? Cuba tanya ibu bapa kamu, setuju tak kalau pihak saya potong ataupun pihak kamu sendiri yang bayar? Sebab saya dengar keluhan ibu bapa yang telefon kami sendiri, lagi-lagi ibu bapa yang kurang pendapatan, yang tiada pendapatan yang nak mampu untuk bayar kalau tak boleh masuk exam sebenarnya. Okey? Okey, setakat itu saja. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Okay, first of all, representing students that's going to practical next semester, we are worried this kind of problem occur again next semester because we are going for practical. That means money for houses and our expenses, all the other expenses. That's one thing. Second thing, okay, we understand that you need to go through all these things to submit the PTPDN money and all these things. But kita orang merayu to at least consider our situation as a student. Not all of us are like come from a rich family. Some of us really struggle to go through this semester. Even some of us have already been asked to get out from their rent house because we cannot afford to pay the rent. So I would love for UNICEF to remember that before we enter UNICEF, we've been promised jangan risau PTPTN kan ada. That thing, but this is already the 6th semester, 6 weeks. Kita orang dah survive for the 6 week with a really terrible condition. Yes, kita orang cuba faham yang UNICEF kena get through all this procedure, but please UNICEF also understand us as a student. Some of us even work for short semester hanya untuk cover balik NT. And I know the timetable change and everything, but can UNICEF do something? And for us, yang to be frank, dalam muka saya RM20 macam ni, UNICEF ada apa-apa inisiatif tak to help us students? And the most important thing is, apa guarantee daripada UNICEF that this thing won't happen again and again? Yeah, thank you. Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, memang saya faham situasi. Saya sayang belajar UNICEF bagaimana PTPTN sebab saya yang handle. Saya tahu situasinya sebab parent-parent pun ada telefon saya. Berkaitan dengan PTPTN itu macam akan datang ni saya pihak MPP dan pihak MPP pun saya cuba untuk akan datang kita bincang macam mana. Tuju untuk kita awalkan, lepas tu dengan proses kerja yang akan saya jelaskan pada pihak MPP nanti. Tuju tak dengan pembayaran awal 2 minggu dah masuk daftar ataupun sebelum daftar dah dapat PT. Tapi saya beritahu di sini sebab intake Januari nanti kami base pada result Ogos hampir. Okey, kalau yang Ogos ni Januari tak ada masalah. Sebenarnya dia boleh dapat awal. Tapi yang masa Januari dengan Ogos memang pasal lambat dapat. Sebab dia hampir dekat. Untuk pakam tak boleh kan. Yang Januari Ogos ni boleh. Kita boleh awalkan tak ada masalah. Tapi bila yang Ogos nanti benda tu bila Januari nanti result kamu dah lambat jadi benda tu. Itu yang kami akan bincangkan dengan pihak MPP nanti dengan pihak pengusaha macam mana nak solution. Macam saya kata tadi, saya berfaham duit belanja, duit sewa rumah, semua tu. Saya dah cuba. Sebab saya turun naik PTN sebenarnya. Saya dah turun PTN minta awal kan sebenarnya. Sebenarnya kan yang sepatutnya minggu ni kamu dah dapat. Sebenarnya.
Sebenarnya minggu ni awak dah dapat BPT, tapi sebab saya berjumpa dengan PPN, dia kata tak boleh sebab dia closing date. Dia closing hujung bulan, dia closing date, dia akan dapat selepas kaya pelajar akan dapat, dia kata. Sebab saya claim dia tanya PTN, kenapa tak boleh? Sebab kamu, kita dah set time 30 stable tu. Kita dah set time 30 stable untuk PTN bayar. Kenapa tak boleh? Kan? Biar dia kata sebab closing date, sebab dia boleh bayar lepas raya, dia kata dia boleh bayar. Sebab kamu tidak minggu ni ataupun sebelum raya kamu dah boleh dapat tu sepatutnya. Sebab 30 stable tarikh proses bayaran. Kan? Jadi saya dah tunai dan saya pun pihak kami pun, pihak perusahaan pun dah cukup cakap pun, dia kata memang closing date, tarikh audit payment bulanan. Okey, dia kata lepas raya boleh dapat. Dalam dia kata lepas raya dalam 16 ke 17 boleh dapat gitu. 15 raya cuti, PT tutup. Bank pun tutup. Dia kata lepas raya 16 ke 17. Sebelum kita dapat sebab dia ambil 2 minggu bank Islam, sebenarnya bank PTPN akan bagi kami data. Dan PTN akan bagi data, kami kena 3 hari untuk prepare data untuk bagi pihak PTN. Okay, bila sampai ke pihak PTN akan bagi data kepada pihak bank Islam. Bank Islam boleh key in 300 satu hari. Dia boleh key in 300 orang satu hari. Data mana dia ambil tempoh dalam masa 14 hari. Untuk keseluruhan dapat. Itu yang tempoh yang diberi oleh pihak PTPN dengan Bank Islam. Bukan kami terpaksa akui sebab itu memang proses kerja Bank Islam dengan PTPN. Kami tak bercampur, itu urusan orang. Cuma dia beritahu kami 14 hari tempoh. Daripada proses bayaran itu 14 hari untuk kamu dapat bayaran. Sebab dia memang untuk key in semua pelajar. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit kat Cik Azhar. Macam Cik Azhar cakap tadi kita mungkin akan dapat selepas dengan 15 hari bulan. Lepas tu saya ada dengar cerita yang ada kata student daripada beberapa student daripada Fakulti Pendidikan sudah dapat. So saya nak tahu macam itu memang betul mereka dah dapat ke ataupun just khabar ni, is it possible dia dah boleh dapat sekarang, and then sekarang ni kita macam kita dapat selepas Azhar bagi penjelasan, sekarang kita dapat lihat konflik antara student inginkan cepat dan pihak UNICEF ingin pastikan semua student dapat tanpa ada sebarang masalah. Sebab sebelum ini pun saya ada masalah, saya dapat selepas habis baru saya dapat, sebelum ada masalah tercicik. Jadi saya harapkan macam Cik Azhar cakap sebelum ni, boleh bukan saja kalau boleh bekerjasama dengan BP, malah kalau boleh panggil student sekali ke untuk berbincang supaya terfikirkan bagaimana cara semua boleh dapat dengan masa cepat. Sebab saya dengar aduan daripada kawan-kawan saya, ada yang tak ada duit nak makan langsung, tak ada duit nak minum. Kalau mereka takut kalau mereka buat aduan pada ibu apa, tak duit, nanti mula mak ayah cakap, kenapa universiti macam tu? UiTM dapat sebelum masuk SEM, UUM dah dapat minggu pertama, UMT dah dapat sebelum masuk SEM. So saya harap kita boleh berbincang dengan cara yang baik bagaimana kita selesai masalah. Okey, terima kasih. Macam saya cakap tadi, saya akan bincang pada MPP. MPP yang akan suara kepada pelajar. Okey, kita tak boleh kumpul macam ni untuk semua. Lepas tu kita peringkat kita dulu, kita bincang MPP dengan semua. Lepas tu kita beritahu pelajar macam mana situasi. Boleh tak dapat awal ataupun dapat lewat. Dengan proses-proses kerja yang akan saya bentangkan nanti, macam mana caranya. Okey, yang dah dapat payment tu sebenarnya pelajar-pelajar intake April sebenarnya. Intake April yang ada orang lambat sikit dapat, orang ada iuran tunggakan, daripada orang dapat bayaran tunggakan. Bayaran tunggakan dengan bayaran yang pelajar-pelajar intake April, itu hari yang ada dapat bayaran. Pelajar lah pun memang seorang pun tak dapat lagi sebenarnya. Memang tak dapat sebenarnya. Kalau saya dah first apa yang dapat laporan perkreditan. Siapa yang account close, siapa yang IC silap, semua saya dapat data dulu. Sepatutnya minggu depan student baru yang akan hantar borang kan, hari Rabu tak silap saya. Tapi ada student baru yang cakap, saya pun nak pastikan, saya takut kita tak boleh nak dengar cakap orang nanti kita tak dapat pastikan. Dia kata sebenarnya UNICEF nak buat semua kami ni semua pelajar, even student lama dapat sama dengan diorang. Maksudnya lepas diorang
selepas 21 hari baru kami dapat. Itu betul tak ataupun just apa yang mereka cakapkan? Okey, yang sebenarnya tak. Saya nafikan perkara itu. Sebab kita ada jual timetable 30 timetable itu memang timetable daripada dulu kita buatkan. Kebetulan orang awal masuk. Lagipun diorang harus perdana minggu depan 9 dan 10 bulan 14 hari diorang dapat. Diorang sebenarnya akan dapat awal November, bukan dapat hujung bulan ni sebenarnya. Diorang dapat minggu pertama atau minggu kedua bulan 11. Diorang tak akan dapat sama dengan pelajar lama. Pelajar lama dulu dapat sebenarnya. Pelajar baru yang harus agreement yang saya tengah boleh ni diorang dapat awal bulan 11 baru diorang dapat. Bergantung pada diorang punya akun. Sebab saya cek tadi banyak yang akun silap. Bukan akun silap. Sebab PTPM bila akun silap dia akan ambil masa lagi 14 hari lagi. Okey, pastikan sekali pelajar lama pastikan akun sekarang aktif. Lebih daripada 6 bulan akun bank Islam akan tutup, close. Itu masalah pelajar yang dicicil akun dia akan dapat lambat. Sebab bila kamu akun tak dapat remedi, akun close, kamu akan dapat 14 hari ataupun 21 hari selepas itu baru kamu dapat. Kalau sekali kamu tak hantar orang, perubahan maklumat. Okey, pastikan akun bank Islam aktif. Okey? Tidak kamu dapat silap-silap awal bulan ataupun tengah bulan 11 kamu dapat. Kalau kamu akun tak aktif. Okey? Okey, itu saja. InsyaAllah saya cuba akan tanya follow up dengan pihak PTN. Saya akan follow up dengan pihak PTN. Bila sebenarnya pelajar dapat? Sebab bila saya dapat maklumat tu, pihak PTN akan bagi tarikh kat saya. Bila pelajar ni akan kredit dapat? Tarikh kredit ke akaun pelajar. Pihak PTN akan email kat saya. Daripada itu boleh saya akan sampaikan bila tarikh kredit pelajar tu. Okey? Assalamualaikum. Kalau ikut agreement, kita orang 6 bulan sekali tau agar dapat bayaran. Tapi SEM panjang lepas kita orang patut dapat bulan 2, kita orang dapat bulan 3. And SEM ni kita orang dapat bulan 10. Dah lewat dalam sebulan 2. Itu kenapa? Okey, masa saya cakap tadi, kita ada proses memang tak sama. Biasanya akan lewat 2 bulan betul je pakar. Dia biasa sama. Itu yang akan datang ni, kami akan bincang. Kalau boleh kami akan awalkan. Kami akan bincang. Sebelum ni kami ada prosedur kerja, wedding semua kami ada prosedur kerja. Tapi kali ni kami akan awalkan berbincang, kita tengok macam mana pelajar. Betul. Sebab perkara ni kami tak nak daripada 2007 sampai sekarang benda yang sama je. Sistem lama juga. Okey? Kali kita akan buat cara semua dapat pengetahuan tentang macam mana proses pembayaran itu melalui FPP. Kami akan sampaikan melalui FPP. Okey? Macam mana proses kerja tu sebenarnya. Okey, kalau pelajar nak awal, kami boleh bagi awal, tak masalah saya cakap lebih awal. Tapi saya akan kenakan sama ada pelajar duduk asrama ke tak ada asrama, semua rate. Okey, free rate semua sama. Lepas tu kamu siapa yang duduk asrama, kena refund balik lah. Itu sama ada refund, ambil masa, itu saya bergantung pada pihak handle pula. Macam mana kan? Itu adalah proses kerja yang kamu akan alami sebenarnya. Kalau kamu dapat awal duit sebenarnya. Okey? Okey, terima kasih. Ada lagi? Selamat petang Cik. Apa yang saya nak tanya ialah yang 15 Oktober ni loan akan masuk untuk sesi pertama kan? 15 Oktober ialah tarikh hari raya haji. So after Raya. Okay, that one is for first session, right? So kelompok kedua selalunya dia akan masuk lambat lagi. So lebih kurang dalam berapa lama? Kelompok kedua sebenarnya akan masuk minggu kedua bulan 12. Minggu kedua bulan 12. Yes, itu pasal saya nak cek betul-betul supaya tak ada keciciran. Kan sebab ada keciciran 45 orang sebenarnya. Okay. Itu saya kesian kat 45 orang. Saya pun akan, saya minta yang 45 orang cek nama, jumpa dengan saya. Kita akan bincang macam mana. Okey? Okay, thank you. Okey, lagi satu terakhir, lebih kurang pada permintaan kami di student ni kami lebih bersuara di internet, di Facebook. Sebab macam saya tanya kat Cik Azhar tadi, saya minta kepastian, semuanya tu datang daripada Facebook, internet semua. Jadi harapan saya, harapan pelajar-pelajar lain juga, supaya maklumat-maklumat mengenai PTPTN, kalau boleh daripada pihak Ministeri Bahagian PTPTN, tolong always keep update dengan kami student dalam grup UNICEF. Sebab kami menantikan jawapan
Sampai tu ada yang sampai salahkan MVP, marahkan MVP, kata MVP tak buat kerja sebab tak ada yang monitor daripada PTN, tak ada jawapan dalam grup tu. Itu yang saya dengar kabar angin, salah Unicef cekau duit, PTN buat apa-apa. Tapi sebenarnya lepas Cik Azhar jelaskan ada sistem, baru kami faham. So kami mau penjelasan tu selepas ni, kalau boleh biar ada dalam laman sosial, dalam grup Universiti Selangor tu. Itu permintaan kami lah sebagai student SM. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, saya akan improvekan macam mana penambahkan tu. Mana lepas ni, saya lepas meja-meja kita akan sediakan satu proses kerja. Kenapa benda ni lambat dan kenapa awal? Supaya pelajar tak akan kekeliruan. Minta pelajar saya update lepas ni untuk sudah portal. Sebab saya selalu update status AB, AU, no record dekat sudah portal. Betul tak? Pelajar terdapat PT atau tidak? Tapi kebanyakan pelajar tak jumpa saya untuk feedback balik apa sebenarnya diorang. Diorang dapat ke tak dapat sebenarnya. Okey. Lepas ni saya akan update HP kebajikan HP Bishan Jaya tu memang ada dalam data-data tu, memang kami dapat lihat. Tapi kami akan komen, sebenarnya kami perlu mesyuarat dulu untuk komen benda tu. Okey, untuk kami penjelasannya sedetailnya. Okey, terima kasih. Kalau yang saya nak cakap ni, bukan kepada permintaan apa lagi, saya nak cakap pasal beban yang student tengah alami. Contohnya saya mengharapkan PTPTN di sepanjang masa untuk belajar kat UNICEF. So sebelum masa saya masuk UNICEF, memang dia dah macam janjikan yang PTPTN akan tanggung you, so tak perlu resource. So once saya dah enter, masa saya dah masuk untuk long SEM, contohnya untuk SEM ni saya ambil 5 subjek dengan 20 mata kredit power. Untuk satu subjek tu, saya kena buat assignment yang lebih kurang boleh mengambil kos dekat RM4 untuk satu subjek. So untuk 5 subjek dekat RM20 saya terpaksa tahu. Tak untuk seminggu, bukan untuk sebulan. Untuk sebulan dah dekat RM80 yang saya kena tahu. Dan semua ni saya kena tahu sendiri sebab saya tak dapat PTPTN lagi. Dan sekarang dah minggu ke-6. So just bayangkan berapa banyak saya dah spend. And pada masa yang sama, inform saya bukan daripada keluarga yang sangat middle class atau macam tu. So duit yang parents saya mampu bagi saya hanya RM50 untuk sebulan. So untuk tu saya terpaksa ikat perut, tak makan, untuk makan malam, makan petang. Nasib baik disebabkan saya tinggal di bawah Nisa, saya tak perlu bayar rent. Tapi bayangkan dengan kawan saya yang kena tinggal di luar, yang kena bayar rent. Kami semua ni menghadapi masalah lebih kurang macam, bukan macam student di Nisa. Tak tahu nak cakap apa. And seterusnya, kalau PTPTN akan mengambil masa untuk bayar duit secara lambat, boleh tak kalau kita just hold on je assignment semua, tak payah buat lab. Kita buat lepas 7 minggu. Sebab kita akan dapat lepas 6 minggu macam tu. Sebab kita akan dapat proses, kan kita dapat duit lepas dekat sebulan kan. Tak boleh kan. Contoh juga dia nyatakan, pihak HDB dia nyatakan apa masalah yang pihak HDB hadapi sebab tak dapat disebabkan proses panjang. Kalau universiti lain boleh buat, kenapa UNICEF tak boleh buat? Untuk PTPTN ni lah, bukan saya seorang je yang menghadapi masalah ni. Untuk kelas saya pun dah dekat 80% menghadapi masalah ni. Itu untuk kelas saya, untuk fakulti saya, untuk batch saya. Bukan lagi untuk satu UNICEF. Satu UNICEF tak tahu berapa ramai yang menghadapi masalah yang sama. Cuma mereka tak dapat nak nyatakan. Saya nak nyatakan bagi wakil, sebagai wakil untuk mereka semua. Okey, terima kasih. Okey, macam ni, saya setuju dia kata tadi memang masalah daripada segi untuk bulanan. Tak fokus. Okey. Pelajar diploma, siapa sini pelajar diploma? Berapa ramai pelajar diploma? Okey, minta maaf saya katakan pelajar diploma. Pelajar diploma satu semester dapat RM4,000, betul? RM4,000. Yuran semester kalau tak tinggal asrama mungkin boleh dalam RM3,000. Kalau tinggal asrama dia akan jadi RM3,800. Dia kat dia boleh dapat hanya RM200 sebenarnya. Pelajar diploma ni sebenarnya duit yang lebih daripada sepeda panjang tu dia akan bawa sebenarnya ke sepeda pendek. Sebab sepeda pendek PTPTN tak support. Okey. Katakan yuran pengajian untuk diploma saja kita ambil paling tinggi RM15,000. Betul? Satu kos di program diploma RM15,000. RM15,000 plus dengan yuran asrama lebih kurang RM4,500. Itu dah ada RM19,500. Plus dengan yuran pendaftaran dekat 20 lebih kurang 21 atau 22,000. Memang tak cukup untuk pelajar diploma sebenarnya. Sebab kami akan datang, kami nak bincang sebenarnya adakah kami perlu potong yuran PTPTN untuk
cover short semester, setuju tak? Untuk kami potong awal semester pendek. Tak. Okey, katakan kami tak potong awal untuk semester pendek, kamu dapat duit PT tu untuk belajar diploma. Semester pendek nanti kamu nak bayar pakai apa? Sebab kalau kami tak potong awal untuk semester pendek, sebab belajar diploma memang angka ber-20,000. Bila dia campur jurat asrama, jurat pendaftaran perempuan jadi ke 25,000 ke 20, macam tadi 22 ke 25,000. Bak KK kita tak tahu KK macam kena saman ke, airdrop subjek ke apa, kita tak tahu. Tapi pelajar diploma memang tak cukup sebenarnya. Tapi itu yang PTN 4,000 dia bagi 20,000 untuk 5 semester. Kalau pihak kami tak potong untuk semester pendek, saya selama pelajar yang tak dapat duduk exam sebenarnya. Pelajar diploma memang cukup, dia dapat 8,000. Pelajar degree memang 8,000. Jadi tak ada masalah 8,000. Kami nak potong dia 2,000 pun tak apa. Mana kami ambil 6,000 sebab dia ada lebih lagi 2,000. Bagi pelajar diploma memang ngam saja. Saya kesian juga pelajar luar, banyak jumpa saya. Tapi saya tak apa sebab semester pendek kamu memang tak ada PT. PT habis semester panjang saja. Semester pendek pasal kamu tanggung sendiri sebenarnya. Kalau kami tak potong awal. Tapi kami tak nak potong awal. Kerana pelajar terbaik sikit. Tapi risiko pada pelajar untuk menduduki peperiksaan nanti. Untuk menduduki peperiksaan pasal semester pendek nanti. Kalau kamu tak bayar, kamu tak boleh buat edatan untuk semester panjang nanti. Itu yang risikonya pelajar diploma. Pelajar degree saya tak ada masalah pelajar degree. Pelajar diploma yang akan bagus. Sebab kita kesian pelajar diploma saja sebenarnya. Pelajar degree memang dia 8,000 untuk assignment semua, dia punya outstation memang. Tapi bagi dia 8,000 satu semester mencukupi. Pelajar diploma je masalah. Itu kami tengah fikir apa solution sebenarnya untuk pelajar diploma merangkumi degree sekali lah. Kalau dia buat dia dua-dua lah. Degree diploma dia akan paksa ambil kira sekali. Okey? Benda tu nanti kita akan bincangkan macam mana dengan pihak UP. Untuk solution dengan diploma dengan pelajar diploma inklusif. Macam mana dia? Sebab UPT ni memang untuk bayar yuran, bukan untuk lain, untuk belajar, untuk makan apa, memang untuk semata-mata untuk yuran belajar saja. Dengan yuran asrama dan yuran pendaftaran. Duit PTN untuk belajar diploma. Kalau kamu ambil sikit duit itu, kamu belajar, kamu makan, kamu bayar sewa rumah, memang sependek kamu tak dapat. Okey? Okey, itu saja. Ada lagi? Ni ada. Ni Saya tanya, saya ni dari di PPS. Saya tanya, kami diploma prasekolah. Sekarang ni kami tak cukup sebab kami dah dapat 3,900 je. So, kami dalam tu kami ada usaha potong lab. Lagipun kami tak guna lab. Walaupun bukan lecture, yang internet dia boleh potong RM100. Lagipun kami dapat broadband tu satu kit je. Nak buat assignment 6 subjek, satu subjek tu 2 assignment. So tak cukup nak buat sebulan tu memang tak cukup nak buat menghabiskan buat assignment. Okey, berkenaan dengan yuran yang di pasal di tanggungan belajar itu bergantung pada pihak panel yang mendekatkan satu dan telah memang pihak proses telah penelas mencacat yang akan dikenakan. Okey, kami akan potong mengikut apa yang outstanding yang kamu ada sebenarnya. Okey, itu saya tak boleh jawab, itu ada pihak yang akan jawab soalan itu. Okey, sebab saya bagi PTN saja, yang bagi yuran punya saya tak boleh jawab. Okey, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama kali saya nak tanya, yang Cik cakap tadi berkenaan dengan CPD, UNICEF akan tolak duit yuran CPD awal. CPD wajib ke? Pertama, kalau student tak ambil CPD, yuran CPD ditolak. Kalau dia tak ambil CPD, macam mana duit tu? Kalau nak lipat lama, macam mana tu? Wajib ke CPD tu? Tak payah ambil awal. Kalau tak ambil, Okey, berkenaan CPD itu, semester pendek sebenarnya bergantung pada fakulti. Dan dia wujudkan semester pendek sebenarnya untuk kamu ambil belajar. Diploma sebenarnya 3 tahun pengajian. 3 tahun, tapi dia dikecilkan jadi 2 tahun setengah. Betul tak kata itu? Itu tujuan untuk menghabiskan kamu punya period time. kalau ada student tu tak ambil CPD tapi duit dia ditolak,
Macam ni. Itulah itu yang saya akan bincang dengan pihak PBNT. Adakah perlu kami buat penolakan awal? Tak perlu. Anggaran dalam cas Saya ini. rasa perlu lah. Kalau dia rasa dia nak ambil CPD, dia boleh simpan duit untuk membayar semua CPD. Ya. Tapi Okey. tak pergi di sana. Boleh, yang ini boleh dia akan. Itulah saya akan bincang dengan PBNT. Adakah perlu macam mana kadar pembayaran? Anggaran pembayaran itu yang akan dipotong awal sebenarnya. Saya rasa kalau sistem CPD ni patut dibuka, tak perlu ditolak awal-awal. Sebab tak ada student ada yang student tak ambil CPD. Sebab fakulti engineering saya tahu memang tak ada CPD. Awak fakulti engineering kan? Saya ada CPD. Memang. Saya lepas tu saya ambil CPD, saya bayar sendiri. Boleh, yang itu kami akan usulkan. Kami akan tengok pada kadar pembayaran nanti. Okey, terima kasih. Dia kata fakulti jadi tak boleh ambil. Macam ni juga. Dia kenal lah budak engineering. Nak tanya pasal air daftar tu. Setiap saya betul tu panjang. Jumpa dah. Air daftar. Itu setiap saya kena ada dua orang kena bayar 250 atau 275 kan. So yang itu function dia. Okey, cas air daftar ni memang setiap semester sepatutnya kena buat air daftar. Tapi cas tu akan ditentukan oleh pihak manajemen, pihak kami lah. Saya nak jawab soalan tu tak boleh sebab saya berkaitan dengan pihak PTN saja. Okey, sebab pihak manajemen yang sepatutnya tahu berapa kadar yang itu. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak ceritakan tadi mengenai penolakan yuran. Kata hostel dia nak kira tolak teruskan. Sedangkan saya semester sebelum ni saya duduk hostel. And then kenapa dia tak tolak hostel pun? Macam mana tu? Lepas tu memandangkan saya ada kelas lagi, saya nak tanya cakap. Kenapa pelajar dikenakan saman parking, harganya tak sama? Saya pernah kena saman 4 kali dan keempat-empat ni di antara harga 20 hingga 40 ringgit kalau tak salah saya. And then saya buat satu lebih kurang macam kajian juga lah. Saya parking di tempat kawasan larangan dan saya cabut stiker student. Saya tak kena parking dan kawan-kawan saman parking, kawan-kawan saya yang lain semua kena saman. Okey, adakah di antara student dengan pensyarah ni ada perbezaan? Pensyarah tak perlu kena saman. Resis. Student kena saman. Sedangkan sekarang student banyak tinggal kat luar. And then kenderaan makin bertambah. Terutamanya saya di fakulti pendidikan. Majoriti datang daripada sana. Okey, itu satu. Yang kedua, isu bas. Bas kenapa tidak berhenti di tempat yang sepatutnya dan menghalang laluan pelajar? Okey, itu saja. Okey, baca soalan tu saya harap macam program dia jawab. Nyaman. Okey, benda tu saya akan note. Pas kat mana tu? Security jawab lah. Okey, saya sedia keluar. Okey. Dan saya sedia keluar dari situ. Ya dekat Rembau tu kan? Saya bagi tahu. Tak apa saya sedia keluar. Oh ya, jangan pasal belajar.